Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi pengerusi majlis, pengerusi masjid, saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, datuk-datuk, dati-datin, muslimi muslimat, hadirin hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rafakkan setinggi syukur pada Allah, kerana dengan izinnya Allah masih lagi beri kepada kita pelbagai bentuk nikmat. Nikmatul ijad, Allah menciptakan kita, mengadakan kita. Dan nikmatul imdad, Allah bagi keperluan-keperluan kita, makan, minum dan lain-lain lagi. Makanya kita lafazkan alhamdulillah, sementelahan nikmat Islam, nikmat taat, nikmat amalan saleh dan macam-macam lagi nikmat. Keduanya, alhamdulillah kita dapat menempatkan diri kita dalam masjid untuk kita menekuni ibadat salat berjemaah dan juga hadirkan diri dalam majlis ilmu. Saya mengharapkan dengan hadirnya kita majlis ilmu ini, kita akan dapat sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah. Jadinya alhamdulillah pada malam ni dengan tajuk Al-Isra wal Mi'raj. Tajuk ini adalah tajuk yang amat popular. Saban tahun kita dengar ceramah, sama ada di masjid, di surau, bahkan kadang-kadang di jabatan. Semuanya berkisar kepada kisah satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril berhampiran telaga Zamzam, lalu dibedah dadanya, kemudian dibedah hatinya yang dikeluarkannya darah hitam, kemudian dibasuhkannya dengan air Zamzam, kemudian dibawa satu bekas, di dalamnya terdapat iman dan hikmah. Kemudian selepas daripada itu dimasukkan semula hatinya, dan akhirnya berlakulah peristiwa Isra Rasulullah SAW. Bagi merealisasikan peristiwa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangkan kepadanya satu binatang namanya burak. Dikatakan ia adalah binatang syurga. Dibawa bertemu Rasulullah SAW, dan kemudian daripada situlah dia pergi ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang begitu jauh mengambil masa yang amat pantas, kerana perjalanan ini teramat special binatang ini. Sampainya di sana ditambak borak sebagaimana tempat rasul-rasul dan nabi-nabi pernah menambak kenderaan masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW menjadi imam kepada para nabi dan rasul yang Allah bangkitkan, yang Allah jelmakan sebagai mengesahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian diberi kepadanya dua minuman, iaitu arak dan juga susu. Maka Nabi pilih susu,
Maka jawab Jibril, laqad hudita ilal fitrah, kamu dihidayahkan ke arah fitrah. Kemudian dimi'rajkan Nabi daripada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampailah ketujuh. Dan sebahagian simboliknya dilihat para nabi-nabi. Pada langit pertama Nabi Adam, pada langit kedua Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya, pada langit ketiga Nabi Allah Yusuf, pada langit yang keempat Nabi Allah Idris. Lalu dibaca firman Allah, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkatnya pada kedudukan yang tinggi. Pada langit yang kelima Nabi Allah Harun, pada langit yang keenam Nabi Allah Musa alaihissalam, dan pada langit ketujuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang digambarkan bersandar pada Al-Baitul Ma'mur, iaitu tempat ibadat penduduk langit, di mana dikatakan 70,000 para malaikat akan masuk ke situ dan tidak keluar selama-lamanya, semata-mata untuk beribadat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, akhirnya pergi ke Sidratil Muntaha. Dikatakan disitulah Nabi melihat sepuhung kayu yang besar yang dipanggil sepuhung bidara, yang mana daunnya seperti ka'adhanil fiyalah, seperti telinga-telinga gajah besar, menarik. Dan di situ juga Nabi tengok buah-buahnya seperti kakila di hajar, seperti kolah-kolah atau tempayang-tempayang besar, di mana di umbinya itu terdapat dua sungai yang zahir dan dua sungai yang batin. Dua sungai yang batin dikatakan sungai syurga, dua sungai yang zahir dikatakan Nil dan juga Furat. Kemudian Rasulullah SAW menghadap Allah sehingga ditaklifkan sembahyang 5 waktu. Pada asalnya 50, selepas diberi keringanan akhirnya tinggal 5. Kemudian Nabi pulang, sampailah kota Madinah ke kota Mekah, tak sampai 1 malam pun. Sehingga peristiwa ini menjadi perdebatan orang Quraisy, dan Allah menyatakan dalam Quran, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, dan tidak kami jadikan apa yang kami perlihatkan kepada kamu hai Muhammad kecuali menjadi fitnah kepada manusia. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kisah yang menarik ini adalah satu kisah yang menggambarkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, boleh lakukan apa saja. Dan dalam peristiwa ini Allah sengaja menyebut dalam surah Al-Isra yang kita selalu dengar, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, yang kami berkatkan sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu sifatnya maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kisah yang dibincangkan ini adalah kisah yang luar biasa. Pertama, ia dianggap sebagai mukjizat. Mukjizat ni perkara tersebut tak akan berlaku kepada mana-mana makhluk, hanya kepada Rasul. Ini mukjizat. Dan mukjizat ini
sifatnya dia tidak boleh dikalahkan. Sampai sekarang kita tengok tak ada seorang pun boleh naik ke atas tanpa dengar pakai oksigen, tak pakai baju angkasawan. Tak ada seorang pun, tak berani pun. Kerana apa? Kerana ini mukjizat. Peristiwa ini tuan-tuan, saya nuktahkan kepada beberapa nuktah untuk kita ambil iktibar. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebut poin utama Isra ini, Allah menyatakan linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad itu sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat Allah ini banyak. Ayat-ayat yang makruah, ayat yang kita boleh baca Quran tu, dan ayat-ayat yang manzurah, ayat-ayat yang kita boleh tengok matahari, bulan, bintang, cakrawala. Semuanya itu ayat-ayat Allah yang memberi sebuah keinsafan kepada kita betapa kuasanya dan agungnya Allah. Walau macam mana pun dalam peristiwa Isra ini Allah nak menambah lagi ayat-ayatnya yang luar biasa untuk diperlihatkan. Bayangkan tuan-tuan, perkara pertama, bila kita tengok Isra, tanda-tanda yang hebat itu, ayat berkenaan dengan masa. Masa tuan-tuan, satu perjalanan yang Tuhan saja tahu jarak macam mana, hanya diambil tak sampai satu malam. Allah menyebut ayat yang kita baca dengan lailan, dia tak kata lailatan. Lailan dengan makna sejuzuk yang sedikit daripada masa malam. Bukan 4 jam, bukan 8 jam, bukan 10 jam. Dengan lailan ini juzuk yang kecil, yang sikit. Artinya peristiwa yang Nabi zahirkan, melihat, bertemu, tengok seumpamanya itu hanya ambil masa dalam waktu yang amat singkat. Dan peristiwa ini berlaku secara jaga. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama, bukan mimpi. Sebab itu Allah sengaja mengambil kata kunci bi'abdihi dengan hambanya. Kalimah ini memberi maksud yang banyak. Salah satu maksudnya adalah bila sebut dengan bi'abdihi, artinya roh dan jasad. Dan di situ nak menggambarkan sifat ibadah, sifat ubudiyah, sifat ketuhanan, sifat peribadatan kepada Tuhan. Itulah semulia-mulianya. Jadi peristiwa ini yang pertama dari segi masa, cepat, pantas. Hukum fizik, hukum sains, hukum logik, tepat jauh, masa kena panjang. Saya nak mari ke sini sejam. Ambil kira trafik jamnya, ambil kira macam-macam sejam. Jadi normal. Tapi kalau saya bagi tahu kepada orang-orang ni saya mari sini ni seminit je, terkejut je. Dia kata heli pun tak boleh seminit. Heli, faham mana heli? Helikopter tak boleh seminit. Saya kata saya datang seminit je. Allah. Memang orang tak akan percaya. Itu nak gambarkan sebab hukum manusia. Tapi sekarang ni hukum yang Allah sendiri kata wal asr, Allah sendiri yang buat masa, Allah sendiri yang buat, yang menjadikan masa, diperkirakan matahari dan bulan semua sekali, Allah boleh buat apa saja. Masa tuan-tuan, yang ini lemah manusia. Kemudian yang kedua,
Dalam peristiwa ini dizahirkan dua masa. Pertama, masa terdahulu, flashback dulu. Nabi bertemu Nabi Adam. Siapa kata bertemu Nabi Adam? Tanya berapa ribu tahun, Allah saja yang tahu apa. Ada kata 10,000, ada kata 20,000, ada kata 7,000, ada kata 30,000, ada kata lebih lagi. Allah. Tuan-tuan, kita ambil mudahlah di Malaysia kita ni. Ingat zaman almarhum Tunku Abdul Rahman sebut dalam TV, merdeka, merdeka. Gambar hitam putih, kerah gambar masa itu. Dia tak macam sekarang lah. Itu 1957. Tapi tak ada gambar pun. Depan sikit lagi, zaman Mak Kilap perang. Hak baru ni tu berlakon. Hak gambar sungguh, hak dia pergi perang masuk hutang Hulu Tembeling, lalu sampai ke Kuala Berang, sampai kepada Siang, sampai kepada tak tahu. Baru 100 tahun. Baru 100 tahun. Ini Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Harun, macam-macam Nabi pula. Macam mana hak lama tu boleh kembali? Pelik. Yang ini kita sekadar dengar. Kadang-kadang kalau kita temu orang tua sangat, pakcik umur berapa cik? Kata umur saya 95. Kita kata pakcik, ingat tak zaman Jepun? Oh ingat, masa tu umur 40 saja. Umur 40 masa tu. Ataupun 30 masa tu umur dia. Dia pun ingat, dia cerita masa Jepun. Itu masa Jepun. Masa sebelum Jepun orang putih, orang putih pun ingat. Masa Bintang 3 ingat. Masa 13 Mei, oh itu baru sangat kata dia. Itu baru sangat kata dia. Masa merdeka saya bersodok. Anak 3 kata. Tengok contoh. Sekadar tu kita pun oh gitu. Sekarang Nabi tengok sendiri yang lalu. Yang banyak orang buat tu, macam contohnya baru ni mereka buat imajinasi Mak Kilau tu berlakon. Nak sedap biarlah Mak Kilau menang, kalau mati tak sedap pula. Main cedera-cedera paruh ceritanya. Jadi buatlah fiksyen umpamanya. Biarlah semangat sikit. Faham? Jadi nombor satu masa. Masa tu tengok daripada lama tu dibawa kepada Nabi untuk menyelami. Itulah hakikat kemanusiaan, macam mana para nabi-nabi yang bersekutu dengan Nabi Muhammad dari sudut menyampaikan risalah dakwah Allah kepada manusia. Kedua, yang ini pun lemah kita. Apa dia? Masa in future. Nabi masuk dalam syurga. Nabi bertemu dengan Malik, Khazinun Nar, penjaga api neraka. Bila Nabi cerita tentang Jannatul Ma'wa, Nabi tengok, Nabi masuk. Ini cerita akan datang. Bukan cerita 3 hari lagi. Allah saja yang tahu masa tu. Tuan-tuan, naifnya kita. Cuba kita fikir, sekarang ni kita duduk dekat dengan Masjid Abdul Aziz ni. Kita ni rupanya asal Resik, atau orang Gerik, atau orang Kuala Berang. Ni saya ambil ulu-ulu sikit ni, saya tak nak ambil bandar-bandar sangat. Atau orang Kota Tinggi, atau orang Ulu Tembeling, atau orang mungkin daripada Masjid Tanah Melaka, atau mungkin orang daripada Jempol, Negeri Sembilan. Mana kita ambil orang ulu-ulu tu. Masa dia umur 7 tahun, 8 tahun ataupun umur 12 tahun, dia mikir dah, satu masa nanti aku duduk kawasan sini. Tak. Niat dia nak duduk tepi mak dia tu, tak nak keluar.
Tapi dah masuk universiti, dah ngorak dengan orang sini, menikah pula, dapat kerja. La ilaha illallah. Itu sekadar 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita tak nak baca dah keadaan kita. Tapi Allah tunjukkan kepada Nabi masa jauh ke depan. Tengok. Sebab itu masa ni rahsia Tuhan. Ya ibn Adam la tasubbud dahra wa ana ad-dahru. Wahai anak Adam, jangan kamu maki kepada masa, kerana aku ni masa. Apa makna aku ni masa? Maknanya aku yang menciptakan masa, aku yang meletakkan apa-apa yang berlaku tu. Tengok, yang ini kita lemah, kita Allah tak dapat tuan-tuan. Jadi Isra Nabi dengan Mi'raj Nabi, ini masa. Satu poin masa ni luar biasa tuan-tuan. Sebab itu kita ambillah peluang saat kita hanya hidup 60 tahun, 70 tahun, rezeki lebih 80 tahun, lebih pada tu letih dah, dengan macam-macam penyakit. Nombor 2, dalam peristiwa ini tuan-tuan, Allah tunjukkan kepada kita berkenaan dengan peri pentingnya masjid dalam hati kita. Perjalanan mulia daripada Tuhan ini semuanya membabitkan berkenaan dengan peribadatan. Dia tak macam kita jalan-jalan cari makan, kedai mana hak sedap, makan perut tuan-tuan. Biasa hak tu macam biasa. Kat mana seronok nak makan laksa ikan sekong, nak makan laksa Penang, nak makan nasi dagang, nak makan macam-macam, boleh semua tu. Itu cara kita. Tapi bila Allah jadikan perjalanan Nabi SAW daripada Tuhan, dia beza dengan hijrah. Maka perjalanannya dimukaddimahkan daripada Masjidil Haram. Kalau boleh kita ni ada rezeki lebih, pergilah ke sana buat umrah. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan, sembahyanglah di sana. Kerana sembahyang di sana pahalanya 100,000. Lembek kepala lutut kita nak sembahyang boleh 100,000 ni tuan-tuan kat sini. Ini mulianya. Masjidil Haram dianggap sebagai Baitullah, rumah Allah. Bukan sekadar rumah Allah pertama untuk manusia. Yang ini dideklar dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Satu. Daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dia tak kata daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Dia spesifik kepada masjid. Masjidil Aqsa, mengikut riwayat Abu Zar, ditanya, apakah masjid rumah Allah yang kedua selepas Baitullah, Kaabah? Nabi jawab, Masjidil Aqsa. Lalu ditanya berapa jarak masa antara keduanya, dia kata 40 tahun. Selepas wujudnya Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Ini bukan hak sekarang, topok asal. Maksudnya Masjid Kaabah awal-awal dulu. Hak sekarang ni dia pembaikan dah, pembinaan baru. Lama. Masjid ke masjid. Tuan-tuan, kita tengok naik ke atas pun bertemu dengan Baitul Ma'mur, kiblat para malaikat. Akhirnya bertemu dengan Allah. Ini indahnya perjalanan. Perjalanan yang Allah atur daripada masjid Allah kepada masjid Allah, menuju ke tempat masjid Allah, menuju menghadap kepada Allah. Lain tuan-tuan. Daripada sini kita faham peri pentingnya kehidupan manusia tak boleh pisah dengan masjid. Tengoklah mana-mana manusia, selama mana tidak ada dalam jiwanya masjid, kita akan tengok orang itu bermasalah dalam hidup.
Percayalah. Allah bagi dia kaya. Allah bagi dia jawatan besar. Allah bagi dia ni orang yang hebat. Tapi dia tak pernah pergi masjid, dia orang Islam. Dia kabur, tuan-tuan. Dia kabur. Kerana masjid ni, tuan-tuan, Allah bagi nombor satu, tenang. Sebab tu orang masuk masjid ramai tidur dalam. Kalau ngajar malaikat tidur. Saya tak marah kalau orang tidur dalam masjid. Memang rasa dia dah. Rumah dia tak boleh tidur, bising macam-macam. Masjid boleh tidur. Tapi sebenarnya masjid ni, tuan-tuan, kelebihannya tempat yang Allah paling sayang di muka bumi namanya masjid. Ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha. Ini masjid. Macam mana jiwa kita dengan masjid? Kalau boleh setiap hari kaki kita akan ada ke masjid. Tak boleh setiap waktu, setiap hari ada sekali ke masjid. Rasa nak ke masjid, payah. Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan, seorang sarjana Islam yang hebat, rahimahullah, dia karya buku yang menjadi ledakan. Tajuknya Tarbiyatul Aulad, mengasuh dan mendidik anak-anak. Dia kata, kanak-kanak yang hebat, dia perlu 3 institusi. Institusi pertama, institusi rumah tangga. Institusi kedua, institusi masjid. Institusi ketiga, institusi persekolahan. Di rumah, anak-anak ini dapat dari sudut pembesaran fizikal, sedikit adab dan sedikit pengajaran ibu bapa dia. Di masjid, dia telah dibetulkan lagi dengan kerohanian, kejiwaan dan ibadat. Jadi anak-anak yang pergi masjid dilatih oleh ibu bapa, pakaiannya sopan, keadaannya sopan. Kita ingat masa kita kecil, mak kita selalu pecah, mu jangan cakap dalam masjid banyak, senyap. Kalau orang mengajar mu senyap, orang semayang mu jangan main belakang, bersih. Aku dengar suara mu, marah. Kita kata, ya mak, ya abah, tengok. Ini dia. Institusi persekolahan, dia membentuk minda, ilmu dan juga akhlak. Jadi kalau 3 tepat tu, hak ni dapat, hak ni dapat, hak ni dapat, anak tu akan jadi baik. Dia tidak akan jadi celaru dan dia tidak akan jadi tidak baik. Masuk waktu lagi 5 minit. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, cuma satu perkara bila sebut masjid. Tempat lain saya panjang sangat, tapi hak ni saya nak pendek je. Kenapa Allah sengaja mengisrakan Nabi berakhir dengan Masjidil Aqsa? Jawapannya adalah kerana disitulah menjadi tempat ramai para nabi yang berkunjung tiba di situ, atau lahir di situ, atau terima wahyu di situ, atau kitab-kitab samawi pun daripada situ. Sebab itu kawasan tu dipanggil Baitul Maqdis, rumah yang suci, yang disucikan. Ni pelik. Tetapi kata ulama, satu signal dan isyarat lain seolah-olah sahabat faham kerana Masjidil Aqsa mesti jadi milik orang Islam. Masa Nabi Isra' tu, Masjid Aqsa di bawah naungan jajahan siapa? Rom.
Rom, Maharaja Herakla ketika itu. Orang Islam tak boleh masuk. Nak kuasa, nega boleh lah, sikit-sikit. Bukan orang Islam lah, orang Quraisy. Ini asalnya. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala signal seolah-olah kamu kena ambil Masjid Aqsa ni. Dan peristiwa ini telah dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Selepas jatuh pada tahun 400 Hijrah, 483 Hijrah, diambil semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang jatuh pula Israel, tuan-tuan. Bila umat Islam nak bangkit? Inilah cabaran yang terbesar bagi kita, yang perlu kita tekuni. Tuan-tuan, saya pergi ke Azhar, kita bincang satu resolusi. Bumi berkat resolusi Al-Azhar.
hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, izinkan saya ambil masa 10 minit ke 15 minit lagi. Poin yang saya nak sebut adalah Masjidil Aqsa ini adalah satu-satunya masjid yang amat perlu menjadi denyut nadi dan jantung umat Islam. Walaupun kita lemah, kita jangan perasan kita kuat. Kita lemah, kita umat Islam dalam keadaan yang amat lemah sekarang, berbanding dengan zaman Rasulullah, zaman sahabat yang kegemilangan. Tapi kita lemah. Tapi sekurang-kurangnya kita doa kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin. Semalam kita dengar berita pembantaian daripada roket Israel. Tapi siapa kisah? Diluncurkan kepada bumi Gaza. Siapa kisah? Ini apa yang berlaku, tuan-tuan. Poin seterusnya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima solat. Solat ni, tuan-tuan, kita kena lihat dari sudut yang luas. Apa pun yang terjadi pada kita, solat mesti perkara utama. Nak tahu ibadat tu penting atau tidak, kita buka sebiji Quran tu, sebuah Quran, arahan yang paling banyak suruh semayang. Jihad suruh, tapi tak banyak macam semayang. Haji suruh, adalah beberapa ayat. Puasa suruh, adalah beberapa ayat. Zakat ada ratus ayat lah, banyak juga sebab digandingkan dengan solat. Tapi solat lagi banyak, memaknakan bahawa solat ni penting. Dia bukan sekadar banyak perintah solat, tapi dia banyak jenis solat. Ada solat sunat, ada solat fardu. Solat sunat pun macam-macam jenis. Solat fardu ada 5. Kita nak masuk masjid, ada solat tahiyatul masjid. Bahkan orang-orang soleh zaman dulu, dia balik rumah, dia sembahyang 2 rakaat di rumah. Dan Nabi SAW ajar kita di rumah, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kamu jadikan rumah kamu ni kubur. Kubur ni orang tak boleh sembahyang tak tu, kecuali sembahyang raih orang mati je. Ini dia. Allah Subhanahu Wa Taala suruh solat, tapi dapatan ditunjukkan ramai orang enteng solat. Allah sebut sebuah kerajaan yang baik bermula daripada mereka jaga solat. Allah sebut, allazina immakkannahum fil ard aqamus salat. Mereka yang kami tamkinkan, tetapkan, kuasakan mereka di muka bumi, sifatnya mereka jaga dirikan solat. Indah, tuan-tuan, solat ni. Kita dalam seronok dapat bini, isteri dapat isteri, dia ada sunat, ada solat sunat nikah. Tengok, kita dalam keadaan rasa gerung, takut dengan sebab gerhana, kita ada solat gerhana. Kita dalam keadaan kemarau, kita ada solat, namanya solat istisqa. Kita suka sangat beraya, ada solat hari raya. Tengah berhibur, tengok ini uniknya agama Islam, maknanya indahnya. Dan kita sendiri Allah bagi perasaan hati kita, tuan-tuan. Contohlah, saya rasa saya sama dengan tuan-tuan jugalah. Saat raya hak paling kita seronok bila kita dengar azan,
puasa yang terakhir maghrib. Tu seronok tu. Mana tu mana gaya. Tu seronok. Allah. Alhamdulillah. Cukup sebulan hamba boleh puasa. Kita dalam hati syukur, alhamdulillah. Masa mana seronok? Malam tu lah sikit. Sebab gemaan takbir. Masa mana seronok? Pagi-pagi bangun awal tu boleh pakai baju baru. Hak samping siapa kita tengok dia punya kain soket tu ramai macam-macam. Rasa suka. Naik kereta bawa anak-anak mari masjid ni. Tu seronok tengok. Senyum. Habis solat tak ada apa dah. Adalah sikit-sikit lagi. Itu kerana diatur oleh Tuhan. Tapi hak kita buat jamuah tu dan 3 buah rumah slow lah. Tak ada apa lah. Balik rumah je lah. Ke bandara nak mari ke tak. Baik. Poin seterusnya. Solat ini tuan-tuan menjadi pilihan kepada sesiapa pun. Nak cari menantu, hak semayang. Nak cari suami, hak semayang. Nak cari isteri, hak semayang. Nak cari kawan, hak semayang. Jangan tak semayang. Mesti kena cari yang macam tu. Dan kita boleh kenal kawan kita kalau bawa musafir tu masuk waktu pun tak kisah ikut anda. Ya betul siapa boleh makan ni balik ke mana rumah masing-masing. Payah gitu. Tapi kalau kawan kita kata tak apa, kita semayang qasar jamak takhir sebab kita nak kejar masa. Kita pun faham lah. Okey, kita berhenti dulu masjid. Kita boleh faham. Ni peri pentingnya semayang. Jangan abaikan solat dalam apa jua keadaan sekalipun. Saya baca buku. Kami buat buku terakhir, buku kami tajuknya Garis Masa Hayat Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ni daripada umur sehari sampai dia wafat, umur dia 63 tahun 4 hari. Nabi dia wafat umur dia 63 tahun 4 hari. Hari nak wafat tu, sehari nak wafat tu semayang. Dia tak tinggal semayang. Semayang jemaah tak tinggal. Kecuali ada sekali atau 2 kali, begitu je. Saya sebut dalam buku ni. Maknanya Nabi jaga betul-betul semayang. Saya nyatakan dalam buku ni Garis Masa Hayat Ar-Rasul Sallam. Nabi kuat semayang, tuan-tuan. Dia jaga semayang. Dia tak abaikan semayang. Ini penting. Kena tengok balik macam mana kita nak buat macam tu. Tak cukup dengan semayang macam tu, semayang tahajud. Siapa bekok kaki? Kita tengok. Rasulullah kuat semayang tahajud. Nabi ni tuan-tuan, kalau bab jaga masa, memang Nabi orang nombor 1 jaga masa. Hasilnya daripada semayang lah. Jadi Nabi jaga masa. Awal waktu semayang, masa dia jaga betul-betul. Semayang dia jaga masa. Dalam peristiwa ni juga kita tengok semayang tu sendiri maknanya doa. Penuh kita doa dalam semayang. Saya nyatakan dalam buku inilah doaku. Macam-macam jenis doa yang kita simpulkan. Kita juga nak tahu dalam hidup ni macam mana nak ibadat-ibadat yang lain. Semuanya itu bertitik tolak daripada pembetulan solat kita, masjid kita, dan kita binalah rumah tangga kita, kehidupan kita dengan cintakan masjid, cintakan solat. InsyaAllah Allah berkati rumah tangga kita. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau nak tahu beberapa hukum yang lain, bolehlah tengok buku saya Bayan Linnas dan buku berkenaan dengan Ramadan kita nak puasa ni, berkenaan dengan guna air mur dalam mata macam mana, pakai inhaler macam mana, buat apa ni, cuci buah pinggang macam mana, dan salam terakhir. Buku ni saya abadikan untuk anak saya yang meninggal dunia akibat kanser.
Jadi saya cerita, saya nasihat kepada dia sampailah akhir hayat dia tahun lepas. Sekadar itu, mudah-mudahan iktibar dan sebahagian hikmah yang kita dapat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini menjadikan kita bertambah yakin kepada Rasulullah SAW dan juga keimanan kita sebagaimana yang disebut dalam nas yang kita bacakan tadi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.